Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Kerajaan Osmania. Yang pertama, asal nama kerajaan. Bersempena nama Osman bin Ertugrul, iaitu pengasas Kerajaan Osmania. Yang kedua, tempoh pemerintahan. Tempoh pemerintahan kerajaan ini adalah daripada tahun 1299 sehingga tahun 1924, iaitu bersamaan dengan 605 tahun. Yang ketiga, kawasan pembentangan. Ianya meliputi sebahagian besar benua Asia, Afrika dan Eropah. Yang keempat, bilangan pemerintah kerajaan tersebut adalah sebanyak 37 orang. Antara pemerintah yang terkenal di kerajaan tersebut adalah Sultan Osman bin Ertugrul, Sultan Murad I, Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Antara pemerintah pertama kerajaan Osmania adalah Sultan Osman bin Ertugrul, manakala pemerintah terakhir kerajaan itu adalah Sultan Abdul Majid II. Antara pusat pemerintahan kerajaan Osmania adalah yang pertama Sogod 1259 hingga 1355 bersamaan dengan 56 tahun. Yang kedua Bursa 1335 sehingga 1363 bersamaan dengan 24 tahun. Yang ketiga Al-Dolni 1363 sehingga 1454 bersamaan dengan 91 tahun. Dan yang terakhir adalah Istanbul, iaitu 1453 sehingga 1924 bersamaan dengan 471 tahun. Seterusnya ialah tokoh pada zaman kerajaan Uthmaniyah. Yang pertama, Uthman bin Urtugal. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Urtugal atau dikenali sebagai Uthman I, Uthman Ghazi atau Uthman Bey. Beliau lahir pada tahun 656 Hijrah bersamaan dengan 1258 Masihi. Tempoh pemerintahan beliau ialah selama 27 tahun dan beliau mangkat pada 726 Hijrah bersamaan dengan 1326 Masihi. Osman merupakan pengasas dan pemerintah pertama kerajaan Uthmaniyah. Antara sumbangan beliau ialah menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine, mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Seljuk dan mengasaskan kerajaan Uthmaniyah. Ya, tokoh kerajaan Uthmaniyah ialah Murad bin Burhan. Beliau lahir pada tahun 726 Hijrah atau 1325 Masihi. Beliau mangkat pada tahun 791 Hijrah atau 1388 Masihi. Tempoh pemerintahan beliau ialah 30 tahun. Jawatan yang disandang oleh beliau ialah pemerintah ketiga kerajaan Uthmaniyah. Sumbangan beliau kepada kerajaan Uthmaniyah ialah membentuk pasukan Jasinari, memudahkan angkatan tentera Israel dan menjadikan Erdin sebagai ibu negara. Tokoh yang ketiga ialah tokoh Muhammad Al-Fatih bin Murad II atau dikenali sebagai Muhammad Al-Fatih, iaitu daripada kata terbitan Al-Fat seperti surah Al-Fatihah, bererti surah permukaan atau pembukaan yang besar. Tempoh pemerintahan beliau selama 31 tahun dan beliau mangkat pada 886 Hijrah bersamaan dengan 1481 Masihi. Antara sumbangan beliau ialah membuka kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijrah bersamaan dengan 1453 Masihi. Muhammad Al-Fatih juga merupakan pemerintah ketujuh kerajaan Uthmaniyah. Seterusnya, menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary. Akhir sekali, mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Tokoh yang keempat ialah
Sulaiman Al-Kanani. Nama penuh beliau ialah Sulaiman Al-Kanani bin Salim I. Beliau lahir pada 900 Hijrah bersamaan dengan 1494 Masihi. Tempoh pemerintahan beliau selama 48 tahun dan beliau mangkat pada 974 Hijrah bersamaan dengan 1566 Masihi. Antara sumbangan beliau ialah membuka Belgrade. Selain itu, membuka Algeria dan Tunisia. Seterusnya, menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Kanunami. Akhir sekali, mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang merupakan sebuah kuasa besar. Sulaiman Al-Kanani juga merupakan perintah ke-10 Kerajaan Uthmaniyah. Faktor kegemilangan Kerajaan Uthmaniyah. Dari segi pentadbiran, pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Pemerintah menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Kerajaan Uthmaniyah juga berjaya menguasai Selat Dardanelles dan Selat Barbaros yang membawa kepada penguasaan laluan di antara benua Eropah dengan benua Asia. Seterusnya, faktor kegemilangan Kerajaan Uthmaniyah dari segi keilmuan. Kerajaan Uthmaniyah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan, falsafah, kesenian seni bina dan teknikal. Kerajaan Uthmaniyah juga menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Kasbah di Algeria untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Bagi sosial pula, penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Seterusnya, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. Akhir sekali iaitu ketenteraan, yang mana semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan negara dan juga agama. Seterusnya, menjaga kebajikan tentera dengan melaraskan sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata. Faktor kemerosotan Kerajaan Uthmaniyah. Pertama, teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga kalah dalam peperangan. Kedua, kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi. Ketiga, gerakan yang menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil. Keempat, kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Dan yang kelima, persaingan politik dalam istana dan perebutan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan kuasa. Iktibar daripada pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah ialah sebagai umat Islam, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Selain itu, kita hendaklah sentiasa memperbanyakkan penerokaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta akan negara dan rela berkorban mempertahankan daripada serangan musuh. Selain itu, kita hendaklah sentiasa berpegang pada ajaran Islam supaya hidup diberkati Allah SWT. Akhir sekali, kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara kita.